A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhlina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan li mu'allifil kitab wa mu'allimina wa masyayikhina wa ummahatina wa abaina wa lil muslimina wal muslimat syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uli wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alum wa ta'lim wa tazakku wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa radai wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita menyambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita sambung fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Betul tak? Jawi muka surat 10 Umi berapa tak? Umi 17. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan, dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka, dan mendamaikan engkau akan mereka itu, dan barang yang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia, seperti mencari harta dengan segala akad, seperti akad jual beli dan akad sewa, dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Maka kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala dalam fasal yang ketiga menerangkan berkenaan tentang lidah, yang mana lidah ini merupakan salah satu anggota
yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia, dan pasti di sana ada faedah, ada manfaat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa ma khalaqta hadza batila. Allah Taala hak jadikan setiap sesuatu tu dia tak batil, dia tak sia-sia. Pasti ada faedah, ada manfaatnya. Maka begitulah lidah, salah satu anggota yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka di sana kata ulama, sama ada faedahnya dari segi sudut akhirat dan juga faedahnya dari segi sudut dunia. Maka di dunia pun ada faedah, di akhirat pun ada faedah dia. Maka antara yang pertama, faedah Allah Subhanahu wa taala jadikan lidah ini salah satu daripada anggota dalam tubuh badan manusia, tak lain dan tak bukan supaya yang pertama faedah bagi akhirat, iaitu supaya lidah ini digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini dari segi sudut akhirat. Lidah ni Allah Ta'ala suruh kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan adalah salah satu daripada mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah satu-satunya mukjizat yang tinggal pada hari ini yang boleh kita lihat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu apabila kita menggunakan lidah ini untuk membaca Al-Quranul Karim, pasti di sana ada manfaat dan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, afdalu zikri Al-Quran. Zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Afdalu zikri Al-Quran. Zikir yang paling afdal Al-Quranul Karim. Maka takkan kita meninggalkan Al-Quran dengan begitu saja, ataupun tanpa membacanya setiap hari. Kerana apa? Kerana zikir yang paling afdal adalah Al-Quranul Karim. Tinggal lagi kita nak membacanya sahaja, kita nak mendampingi sahaja dalam kehidupan kita. Kerana itulah zikir yang paling afdal. Satu kerugian yang amat besar bila kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka bila mana zikir yang paling afdal itu adalah Al-Quranul Karim, maka kita jangan ambil ringan tuan-tuan dengan mana bila sehari-hari kita tidak dapat membaca Al-Quranul Karim. Itu tanda kelemahan iman yang ada pada kita bila mana sehari-hari itu kita tidak dapat membaca Al-Quranul Karim. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, kalau satu orang tu dia satu hari dia kurang daripada 7 ayat Al-Quran, maka itu pun sudah termasuk daripada minal khasirin, daripada orang lalai. Orang lalai ni tuan-tuan, bila mana dia meninggalkan pembacaan Al-Quran. Orang lalai ni sehari-hari dia tidak dapat membaca lebih daripada 7 ayat Al-Quranul Karim. Maka 7 ayat Al-Quranul Karim sangat sedikit berbanding kita nak zikir yang Masya Allah, tabarakallah, yang agak panjang. Maka ambillah masa walaupun sedikit
walaupun penat, letih macam mana sekalipun, jangan jauhkan diri kita, kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Artinya bila mana kita membaca Al-Quran, kita menggunakan lisan kita, kita menggunakan lidah kita. Kerana zikir yang paling afdal itu adalah Al-Quranul Karim. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, bihi tashrahu sudur. Orang yang baca Al-Quran gunakan lidah membaca Al-Quran ini, bukan hanya zikir yang paling afdal, bahkan bila mana dia membaca Al-Quran, tashrahu sudur, hatinya akan dilapangkan oleh Allah Ta'ala, dadanya akan dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Artinya dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam nashrah laka sadrak, kata Allah Ta'ala, tidakkah kami melapangkan dada kamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Maka Allah Ta'ala lapangkan dada kita, tenangkan hati kita, bukakan hati kita dengan wasilah Al-Quranul Karim, dengan kita menggunakan lidah kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka hati kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempit akan diluaskan, yang sempit akan diluaskan, yang sempit akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quranul Karim. Artinya macam mana kita susah macam mana sekalipun, kita sedih macam mana sekalipun, gundah gulana macam mana sekalipun, gelisah macam mana sekalipun, ubatnya Al-Quranul Karim. Ubatnya Al-Quranul Karim. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita. Rasa sempit dengan masalah dunia dan sebagainya, Allah Ta'ala akan lapangkan, tenangkan hati kita. Itu ayat yang biasa tuan-tuan biasa dengar kan? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ayat tu tuan-tuan, ulama kata kalau diamalkan satu hari 10 kali, 10 kali pagi, 10 kali petang, InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan kelapangan, ketenteraman, ketenangan dalam hati dia. Bahkan segala urusan dia akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diajar oleh guru kami. Bahkan beliau mengijazahkan kepada kami supaya diamalkan 10 kali pagi, 10 kali petang. Kaedahnya tuan-tuan, daripada ayat tersebut, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sampai situ je, pendek je. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. 10 kali je tuan-tuan, tak banyak mana pun. Boleh insya-Allah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tak sampai 10 minit tuan-tuan, 10 kali. 10 kali. Lepas tu kalau boleh tutup dengan doa. Dia ada doa dia. Bila dah baca 10 kali, doa dengan doa dia, Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal kulluh wa taubatan nasuh birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatin nasuh birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti insyaAllah kita boleh kongsikan. Allah Ta'ala akan futuhkan, Allah Ta'ala akan lapangkan, bukakan dada-dada kita. Allahumma inna nas'alukal futuh wa rusuh, dan Allah Ta'ala akan berikan kita kefahaman yang mendalam lagi tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa salahal jasadi wal kulluh,
dan Allah Ta'ala akan perelokkan, memberikan afiat, kebaikan pada jasad dan seluruh anggota kita. Wa taubatan nasuh, dan juga taubat nasuha, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baca 10 kali pagi, 10 kali petang tuan-tuan. Tak lama pun, sekejap saja. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi, dengan bila mana kita gunakan lisan tadi membaca Al-Quran, maka tashrahu sudur, Allah Ta'ala akan lapangkan hati kita. Wa tastaniru sarair, dan Allah Ta'ala akan berikan, campakkan cahaya-cahaya, rahsia-rahsia di dalam hati. Dan nur ni tuan-tuan, cahaya Allah Ta'ala akan beri pada hati ni bila sesuatu amalan ibadah tu kita buat. Salah satu daripada amalan ibadah yang boleh menerangkan, mendatangkan, memberikan kita cahaya dalam hati ni, iaitu dengan menggunakan lidah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Bila hati ni tuan-tuan ada nur, dicampakkan cahaya oleh Allah Ta'ala dalam hati dengan wasilah pembacaan Al-Quran ni tadi, maka sudah tentu dia tidak berada dalam keadaan zulumat, dalam keadaan kegelapan. Dalam keadaan kegelapan, maka sudah tentu dia dalam keadaan, sentiasa dalam keadaan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga faedah dari segi akhirat, lidah ini digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia juga merupakan salah satu jundun min junudillah, salah satu daripada tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh menguatkan hati-hati orang mukmin, yang boleh mengukuhkan hati-hati orang mukmin, serta memberikan cahaya, kekuatan, kelembutan, ketenangan dalam hati-hati orang mukmin, dengan kita selalu membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, jangan sampai kita berhari-hari, apatah lagi berminggu-minggu tidak mendengar pun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan di rumah pun tak apa, baca dengan keluarga, baca dengan anak-anak, baca dengan isteri, keluarga, pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, kalau nak baca hadis tu, jangan baca hadis yang hukum hakam lah. Itu perlu kepada syarah, itu perlu pada huraian alim ulama, para asatizah. Kita ni orang awam, nak baca sendiri hadis tu boleh, tapi cari hadis-hadis yang fadilatul amal, kelebihan-kelebihan dalam beramal, itu boleh. Itu boleh baca sendiri, bukan syok sendiri, baca sendiri boleh. Itu ulama kata, kalau hang nak baca sendiri, baca keluarga, jadikan amalan pembacaan hadis, cari hadis-hadis fadilatul amal, kelebihan-kelebihan beramal, tu boleh. Jangan cari hukum hakam, 40 hadis Imam Nawawi, payah nak faham tuan-tuan. Kena kan orang rumah tanya, jengkeng nak jawab, kan? Tak, anak tanya ke dan sebagainya, payah juga. Kalau hadis tentang fadail, kelebihan-kelebihan dalam beramal, itu ulama kata itu orang awam boleh baca, boleh baca sendiri. Kerana dengan pembacaan hadis ni tuan-tuan, kita dapat menarik rahmat Allah Ta'ala, menarik rahmat Allah SWT, dan menjadi satu tentera yang akan melembutkan hati-hati. Hak kerah anak macam mana sekalipun tuan-tuan, bacakanlah hadis, bacakanlah hadis dalam rumah bersama keluarga dan sebagainya. Hak kerah hati macam mana sekalipun orang rumah tuan-tuan, bacalah hadis, insya-Allah lembut hatinya. Degil macam mana sekalipun suami, bacalah hadis sama-sama. Rahmat Allah Ta'ala turun, dan dia menjadi satu tentera Allah Ta'ala yang akan melembutkan hati-hati, melunakkan hati-hati yang kerah. Sebab itu lidah ni gunakan untuk membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, maka ada faedahnya, ada
kelebihannya akan diberi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala zikir, dan begitu juga yang ketiga, faedah bagi akhirat menggunakan lidah ini, iaitu gunakanlah untuk zikrullah, berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, zikir ni kata Al-Imam Qalyubi rahimahullahu ta'ala, kalau satu orang dizikir tapi dia tak faham apa yang dizikir, apa yang disebut tu dizikir tu dia tak faham, maka dia tak ada pahala. Dia tak ada pahala. Itu setengah pendapat, terutamanya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qalyubi rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau dia faham secara umum, ada pahala lah, ada pahala. Tapi kalau menurut pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kalau satu orang zikir walaupun dia tak faham, maka dia tetap dapat pahala. Dia tetap dapat pahala. Sebab tu, melainkan orang yang baca Quran dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak faham tuan-tuan, dia baca tu dan selawat pun dia tak faham, tetap ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya buku, satu-satunya kitab, kalau tak faham tuan-tuan tak apa, tapi dapat pahala, Al-Quranul Karim. Orang baca Quran kan termasuk sebagai zikrullah. Orang selawat ke atas Nabi SAW pun termasuk zikrullah. Termasuk zikrullah. Jadi tuan-tuan baca surat khabar, baca buku majalah lain, kalau tak faham orang kata gila. Tapi Quran tak faham pun dapat pahala. Tapi tak baca juga. Kenapa tak faham je? Kenapa tak baca Quran? Tak faham. Memang tak faham tuan-tuan. Tapi dapat pahala, tetap dapat pahala walaupun tak faham mana pun sekalipun. Selawat. Hari ni 1001 selawat tuan-tuan. Betapa banyak selawat. Dah banyak selawat sampai tak selawat langsung. Sebab tak tahu nak pilih hak mana. Tak tahu hak pilih mana tuan-tuan. Selawatlah, apa jua sekalipun sirah ataupun versi mana selawat, jangan sampai kita tinggalkan selawat ke atas Nabi SAW. Kerana walaupun selawat panjang sekalipun, selawat syifa ke, selawat tib ke, selawat tifrijiyah ke, selawat fatih ke dan sebagainya, maka bila dia selawat walaupun tidak faham, maka tetap dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan lidah itu untuk zikir. Kerana juga kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, az-zikru nur. Zikir ni tuan-tuan nur, cahaya. Zikir ni cahaya, nur. Tinggal lagi kita tak perasan, kita tak nampak. Kita tak nampak tuan-tuan, dia nur, cahaya. Lepas tu kalau orang kuat zikir ni tuan-tuan, syaitan tak berani nak dekat dia. Jin pun tak berani tuan-tuan nak masuk dalam tubuh badan dia, cari naas. Sebab nur, dia boleh membakar, boleh menghancurkan jin, syaitan dan sebagainya. Az-zikru nur. Zikir itu nur. Zikir itu nur. Sebab tu tuan-tuan, zikir ni penting dalam kehidupan kita. Dia ibarat kata ulama seperti mana, Allahumma salli ala Muhammad, seperti mana ikan dalam air. Zikir ni penting dalam kehidupan manusia. Seperti mana ikan dalam air. Ikan tu dia boleh hidup dengan selesa bila berada dalam air. Bila berada dalam air, maka ikan akan tenang, akan selesa, dia boleh hidup. Bila keluar daripada air, maka dia gelisah, dia panas. Lama-lama tuan-tuan dia mati. Begitu juga dengan manusia. Manusia bila dia sentiasa zikir, dia akan hidup. Hatinya akan hidup. Hatinya tenteram, hatinya tenang, diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentiasa kehidupannya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tak berzikir, maka seperti mana ikan luar daripada air, maka dia akan gelisah, dia akan tidak tenang, dia akan sentiasa dalam keadaan gundah gulana dan sebagainya. Disempitkan hati dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dia tidak berada dalam suasana zikrullah. Zikrullah.
Kalau Allah Ta'ala boleh buat kita macam ikan duduk dalam air, tuan-tuan, keluar daripada air, lama-lama akan mati. Pakat semua orang tak berzikir, tuan-tuan. Pakat semua orang tak tinggal zikir. Sentiasa akan zikir. Kerana kita kena jadikan seperti mana ikan dalam air. Dia berada dalam air kadang-kadang sejuk, tenang. Begitu juga dengan zikir. Tinggal lagi kita tak dapat, tuan-tuan. Kita tak merasainya lagi. Sebab kita tak jadikan dia sebati dalam keadaan, dalam kehidupan kita. Man lam yazuk lam yadri. Orang yang tak rasa dia tak tahu. Mereka Allah Ta'ala berikan dah dia rasa, maka betapa penting zikir dalam kehidupan kita. Zikir dalam kehidupan kita. Sebab tu kita kena jadikan seperti mana ikan dalam air. Jangan seperti mana burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar dia gelisah je, tuan-tuan. Gelisah. Depan, belakang, kiri, kanan, semua tak kena. Semua tak kena, gelisah. Bila mana kita dalam keadaan begitu, burung dalam sangkar, maka artinya kita belum dapat lagi, tuan-tuan, nur, dicampakkan cahaya oleh Allah Ta'ala, kemanisan, kelazatan dalam zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samalah juga, tuan-tuan, kita bila berada di dalam majlis ilmu, berada dalam masjid, berada dalam surau, dan agak-agak hari ni kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, tenang tak? Seperti mana ikan duduk dalam air, sejuk tak? Nyaman je rasa. Ataupun rasa macam mana burung dalam sangkar. 10 minit muka tengok ustaz, dah setengah jam tengok muka jam, setengah jam lagi tengok muka pintu. Dia bila nak habis. Sebab kalau kita dah dapat rasa duduk dalam masjid, duduk dalam surau, duduk dalam majlis ilmu, tenang, nyaman, sejuk, tenteram, artinya Allah Subhanahu Taala dah beri dah, tuan-tuan, kelazatan, lazat manis tu dah ada. Tapi duduk dalam masjid sekejap je rasa, tak boleh lama. 15 minit pun dah lama dah. Itu masih lagi belum lagi lah, tuan-tuan, seperti mana burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar. Itu dia punya penanda aras dia lah. Kita tengok keadaan kita macam mana. Kita jangan tengok orang lain, kita tengok kita. Orang tu sekejap je keluar daripada masjid, itu burung dalam sangkar tu. Tak. Itu tak boleh lama tu. Dah kita belajar ni, tuan-tuan, hak ni untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita belajar ni hak tengok aib kita. Kerana salah satu daripada ilmu yang manfaat itu, bila kita dapat melihat keaiban kita, bukan tengok aib orang. Kita belajar ni untuk diri kita. Hukum ni untuk kita, bukan tengok orang. Saya sebut ni, saya ngajar ni, memang saya ajar diri saya sebenarnya. Nampak je tahu untuk orang lain, tak, sebenarnya untuk diri sendiri. Sebab diri sendiri pun tak betul mana, apatah lagi untuk orang lain, jauh sekali. Maka bila mana kita dah tengok bagaimana hal keadaan kita, barulah, tuan-tuan, maka akan diberikan hidayah kepada yang lain-lain. Maka sebab itu gunakan lidah juga untuk zikrullah. Kerana az-zikrun nur, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, zikir itu nur, cahaya. Wa hayatun nufus, dan dengan zikir itu dia boleh menghidupkan jiwa-jiwa. Boleh menghidupkan jiwa-jiwa. Lepas tu, tuan-tuan, alal akal, kata ulama, paling tidak pun sebagai permulaan tu, jangan tinggallah hak zikir lepas solat tu. Jangan tinggallah zikir selepas solat. Kan warid daripada Nabi SAW. Itu sunnah Nabi SAW. Yang zikir subhanallah berapa? 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu jangan tinggal. Itu dulu jangan tinggal. Istiqamah, tuan-tuan. Macam mana hak sibuk macam mana sekalipun, usahakan. Sembahyang berjemaah ke sembahyang seorang diri pun usahakan. Pak Imam tak buat pun buat juga. Jangan marah Pak Imam. Dia marah Pak Imam tapi dia pun tak buat. Tak? Buat je. Kerana itu warid daripada Nabi SAW. Lepas tu, orang yang amalkan zikir selepas sembahyang tu, dia termasuk dalam tarikat Muhammadiyah.
Kerana itu zikir warid daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sekalipun jangan tinggal. Lepas tu kata Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syawarikul Anwar, beliau meletakkan satu tanbih, satu ingatan, zikir lepas mayang ni la tatruk, kata beliau jangan tinggal, jangan tinggal, la tatruk, jangan tinggal, macam mana sekalipun jangan tinggal tuan-tuan. Ini asyik nak skip dia tak sudah kan, tak, bukan marah, geram kan? Geram punya pak imam lah tuan-tuan, janganlah skip. Buat dah. Kadang-kadang macam-macam alasan. Lepas ni ada kuliah lah, lepas ni ada kenduri lah, lepas ni ada majlis lah. Itu hak kita yang letak syarat. Kita je yang letak syarat. Tapi syarat apa? Suruh zikir. Suruh zikir. Maka rugilah tuan-tuan, tak manfaat. Kalau tu lepas mayang pun kita tak buat, bila lagi tuan-tuan kita nak buat? Nak zikir la ilaha illallah 1000 kali? Jauh sekali. Dah. Kalau itu lepas mayang tu tak dapat nak buat, bila lagi nak buat tuan-tuan? Tak apa Ustaz, saya buat kat rumah. Ma'asalama wa ila liqa' lah tuan-tuan. Masuk rumah, ya Allah, macam-macam ujian. Dengan televisionnya, dengan anak pinaknya, keluarganya dan sebagainya, hilang zikir tuan-tuan. Tak susah. Itulah masanya, gunakanlah. Mudah-mudahan itu sebagai pencetus untuk kita banyakkan lagi untuk zikrullah. Kerana dengan zikir itu wahayatun nufus, dia akan menghidupkan jiwa-jiwa. Dia akan menghidupkan jiwa-jiwa. Wajala'us sudur, dan juga kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dengan zikir itu akan wajala'us sudur, akan menyingkapkan hati-hati. Ayat ini menerangkan hati-hati yang dalam keadaan kegelapan. Wajala'us sudur, itu kelebihan zikir. Itu kita gunakan lidah. Itu yang terbaik. Zikir ni ada satu namanya zikir lisan, yang kedua nama zikir hati. Zikir lisan kita sebut, paling tidak pun kita dengar, Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Gunakan dengan lidah. Dengan lidah. Untuk awal tuan-tuan memang kena gunakan lidah supaya kita dapat dengar. Kalau dah biasa, dah lama tuan-tuan, dia dah biasa dengan lidah, dia akan, hati tu akan menuruti apa yang disebutkan oleh lidah. Tapi itu lambat lagi, jauh lagi nak dapat tuan-tuan. Hati, walaupun lidah tidak diungkapkan, tapi hati tu dia sentiasa Allah, 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 Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Hati. Sebab tu kena lidah dulu. Kerana apa? Al-lisan yusa'idu qalbah. Kerana dengan kita gunakan lidah ni, sebut astaghfirullah, astaghfirullah, Allah akbar, Allah akbar, dia akan membantu hati kita. Untuk latih hati ni, sentiasa hati pun boleh zikrullah. Hati pun boleh zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, kalau dalam majlis ilmu tak payahlah pegang tasbih. Dalam majlis ilmu tak payahlah pegang tasbih. Ini dalam majlis ilmu dia pegang tasbih. Tak baik ke pegang tasbih? Baik tuan-tuan. Sebab tu kata ulama, majlis ilmu ni sebagai zikrullah. Majlis ilmu kan zikrullah. Apa kata Nabi SAW? Iza maratum bi riyadil jannah farta'u. Nabi kata, bila kamu berjalan di taman-taman syurga, maka kamu berhentilah seketika, ambil manfaat, ambil faedah daripada taman syurga tersebut. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah, apa tu taman syurga? Takkan sahabat orang Arab dia tak faham apa yang Nabi cakap? Nabi pun orang Arab, fahamlah sahabat. Cuma tinggal lagi taman syurga tu
Akhirat nanti mati, nanti boleh bawa masuk syurga. Tapi hak dunia Nabi kata idza maratum biradil jannah, bila kamu berada di taman syurga maka ambillah manfaat kelebihan yang berada di taman syurga. Lepas tu sahabat tanya, apa tu taman syurga ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakatuz zikr. Itulah perkumpulan zikir. Majlis ilmu tu sebagai zikrullah, mengerti Allah Taala. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu jangan pegang tasbih. Duduk dalam majlis ceramah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, pasal ada geram dengan ustaz ke apa? Astagfirullah, astagfirullah. Kerana apa? Kerana dalam majlis ilmu itu zikrullah. Dia sudah dikira sebagai zikrullah, berzikir. Yang dia nak zikir lagi, kenapa? Tak ada, satu je. Dia tak ada dua, tuan-tuan. Faham? Minta maaf lah. Kita nampak macam okey tak? Pegang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak tahu mana dia dapat. Sebab majlis ilmu tu zikir. Maka tumpukan hak dalam majlis ilmu, kerana itu termasuk zikrullah. Termasuk zikrullah. Dia nampak seolah-olah macam nampak double dan nampak dapat dua sekali. Tak, satu saja, tuan-tuan. Begitu juga dengan khutbah. Bila dengar khutbah, sama, beri tumpuan. Wa ansit, maka dengar. Jangan sibuk dengan zikir, dengan zikrullah. Kerana majlis ilmu itulah zikrullah. Majlis ilmu itulah zikrullah. Jadi likullil maqal maqam. Setiap perkataan itu ada tempat dia. Setiap perkataan itu ada tempat dia. Betul, kena tengok, tuan-tuan. Sebab tu ilmu tu sangat penting. Ilmu tu sangat penting. Tak ada kena-mengena, tuan-tuan, yang hidup maupun yang mati. Terus simpan tasbih. Simpan tasbih, tuan-tuan. Kena tengok kesesuaian dia. Kerana dia sudah berada dalam zikrullah. Majlis zikir itu majlis ilmu sebagai majlis zikrullah. Kerana zikir itu jala'un sudur. Allah Ta'ala akan singkapkan, berikan nur dalam hati-hati orang yang berzikir. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ada sikit faedah, kata ulama, dalam bab ni. Kerana Al-Quran, selawat dan semua yang lain tu semua, itu termasuk zikrullah, termasuk juga Al-Quranul Karim. Maka kata ulama, bahkan bila mana satu orang zikir itu, satu orang baca Quran itu, hatinya dilapangkan, diberikan nur oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dengan ayat Quran. Maka jika digunakan untuk sesuatu, dia sebagai syifa, dia sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'an lima huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, iaitu kata Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu ada syifa, penawar, penyembuh. Tinggal lagi kita yakin tak yakin je lah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ada amalan untuk menajamkan pandangan mata. Menajamkan pandangan mata, bukan nak menghilangkan rabun. Ini ramai orang salah faham. Menajamkan pandangan mata, ini yang disebutkan, diijazahkan oleh Habib Ahmad Hasan Al-Atas rahimahullahu ta'ala. Iaitu beliau menyatakan ada dua ayat dalam Al-Quran yang mana jika diamalkan, insya-Allah menjadikan amalan dalam kehidupan dia, boleh menajamkan pandangan mata dia. Menajamkan pandangan mata. Ada dua ayat di dalam Al-Quranul Karim. Satu dalam surah Yusuf ayat 93. Yang kedua dalam surah Qaf ayat 22. Dalam surah Yusuf kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, izhabu biqamisi hadza. Kata Nabi Yusuf AS, kamu pergi bawa pakaian aku ni, fa'alquhu ala wajhi abi, dan kamu berikan, letakkan pada muka wajah bapa aku. Kerana lama dia tak jumpa dah anak kesayangannya Nabi Yusuf AS. Maka Nabi Yusuf kata apa? Izhabu biqamisi hadza, kamu bawa pakaian aku ni, fa'alquhu ala wajhi abi,
kamu letakkan pada muka bapaku ini, ya'ti basira, maka dia akan dapat lihat. Dia punya sedih nangis tu sampai bapa Nabi Yusuf ni buta, tak nampak. Maka Nabi Yusuf kata, kamu bawa pakaian aku ni, pergi jumpa bapa aku, letakkan baju aku ni dekat muka dia, maka ya'ti basira, insya-Allah maka dia dapat lihat. Maka dia dapat lihat. Ni ayat ni tuan-tuan, kata ulama bagus untuk menajamkan pandangan mata, kerana ada kaitan di situ, ada tentang bagaimana bapa Nabi Yusuf boleh melihat kembali. Begitu juga dalam surah Qaf tadi, ayat 22. Ayat 22. Fakashafna anka ghita'uk fabasarukal yawma hadid. Maka akan dibukakan, disingkapkan apa yang diselubungi ke atas dia itu, maka diperlihatkan seperti mana tajamnya mata pedang. Surah Qaf ayat 22. Kaedahnya tuan-tuan, dua-dua tu boleh. Tuan-tuan nak ambil dalam surah Yusuf tadi ayat 93 ataupun surah Qaf tadi ayat 22, kaedahnya sama saja. Amalannya yang disebut oleh Al-Habib Hamad Hasan Al-Attas rahimahullahu taala, setiap pagi baca salah satu ayat tu, kemudian tuan-tuan tiupkan pada kedua ibu jari. Kemudian sapukan pada kedua mata. Setiap pagi tuan-tuan, setiap pagi pilih salah satu ayat tersebut, maka insya-Allah akan Allah SWT akan menerangkan, akan mentajamkan pandangan mata tersebut. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadiri yang dirahmati Allah. Dan kata musannif rahimahullahu taala, faedah bagi akhirat yang mana lidah ini digunakan untuk pengetahuan yang memberi manfaat. Pengetahuan iaitu artinya membaca ilmu-ilmu ataupun membaca kitab, membaca buku yang memberi manfaat. Lidah ni kita gunakan juga untuk baca kitab, baca buku. Saya dulu ngaji dengan Tok Guru tuan-tuan, Tok Guru dia tak baca, anak murid kena baca. Tok Guru syarah je. Saya nak buat juga, takut minggu depan tak ada orang. Minggu depan tak ada orang, cabut lagi. Takut siapa nak baca. Kita ngaji dulu macam itu tuan-tuan, dia ingin tertib je. Anak murid baca, Tok Guru dengar je. Tok Guru dengar. Sebab dulu Tok Guru tak bawa kitab, anak murid yang bawa kitab. Sekarang zaman moden dah, abad 21, Tok Guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab. Tapi ni alhamdulillah semua bagus, ada kitab. Tinggal lagi tak apalah, kita baca sama-sama. Sebab tu jangan tinggalkan juga lidah ni, gunakan untuk membaca buku-buku yang ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat, sama ada mengajar ataupun belajar. Dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Sama juga, sama ada belajar ke mengajar ke, dua-dua guna lidah. Pastikan guna lidah itu untuk belajar, membaca ilmu yang manfaat serta mengajarkan ilmu yang manfaat. Kerana dua-dua ni penting tuan-tuan. At-ta'lim wa ta'allum dinun. Kata ulama, at-ta'lim wa ta'allum dinun. Mengajar dan belajar itu sebenarnya agama. Agama termasuk daripada tuntutan agama. Bahkan kata ulama, faridatun diniyatun, bahkan menjadi kewajipan dalam agama. Apa dia? Mengajar dan belajar. Sebab mulianya tuan-tuan, sebab gunakan lidah, menggunakan lidah. Sebab tu jangan terlepas daripada dua golongan ni tuan-tuan, sama ada mengajar ataupun belajar. Kita belajar ilmu yang manfaat dan mengajarkan ilmu yang memberi manfaat. Kan Nabi sebut manusia yang paling terbaik sekali adalah dia dapat jadikan dia itu memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia, Nabi kata siapa atas dunia ni adalah orang yang dapat beri manfaat kepada manusia yang lain. Manusia yang lain. Cuma tinggal lagi hari ni pakai tangan je lah, tulis je WhatsApp.
Takkan nak pakai bos, malam ni ada kuliah. Asal pakai bos je, nak gunakan lidah. Boleh tak je masalah tak? Ambil kesempatan. Artinya lidah tu tak lari daripada sentiasa membaca, mengajar, belajar ilmu yang memberi manfaat. Sebab tu tuan-tuan, kalau satu orang tu dia lari ataupun terkeluar daripada salah satu ataupun dua-dua pun tidak, mengajar pun tidak, belajar pun tidak, ini bahaya tuan-tuan. Kerana apa? Kata ulama, kalau dia tak masukkan dalam diri dia sama ada dia mengajar ataupun belajar, maka dia sudah termasuk orang yang khianat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Wa taksiru fihi khianah. Orang yang lalai daripada mengajar ataupun belajar. Mengajar mungkin yalah asatiza boleh lah. Kalau tak, kita jadikan kita orang belajar lah. Belajar. Maka walaupun kita tak mengajar, tapi kita masukkan diri kita orang belajar, maka insya-Allah kita tak khianat tuan-tuan, dengan kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kita. Kerana orang yang lalai daripada mengajar dan belajar ilmu yang manfaat, maka dia dikira sebagai khianat. Na'udzubillah. Lepas tu macam mana sekalipun tuan-tuan, azam dalam hati sampai mati tuan-tuan belajar. Sampai mati. Sama ada formal ke tak formal ke, yang penting kita belajar. Kerana kita nak masukkan dalam diri kita apa yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Kun aliman au muta'alliman. Nabi kata, jadilah kamu yang pertama, jadilah aliman, jadi orang alim, orang yang ada ilmu pengetahuan lah. Jadikan diri kamu orang alim. Tapi bukan semua boleh jadi orang alim tuan-tuan. Dulu asyik nampak pagar kita sudah. Mana nak jadi? Tak apa jadi. Degil dia, nakal dia, tak apa jadi. Tapi tak apa lah. Semua nak jadi orang alim tu, payah juga. Dan hari ni memang berebut orang nak jadi orang alim tuan-tuan. Berebut orang nak jadi ustaz. Lepas tu segera buat tu. Dan ada mi segera, ustaz segera pun ada. Melalui apa? YouTube. Tengok YouTube je. Bahaya tuan-tuan. Dia tak tahu dengan siapa tu dia belajar tu, dengan siapa dia dapat tu, dia tak tahu. Dia observe je, terima je. Sekali bukan fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, habis. Sebab tu bahaya. Melalui daripada YouTube saja. Itu yang tanya, siapa guru haji? Syekh Al-YouTubi. Syekh Al-YouTubi. Ya senang je, Google je. Cari hukum apa, Google dia ada. Itu yang guru dia juga Al-Googli. Geli tuan-tuan tengok. Tak. Al-ilmu bita'allum, ilmu tu dengan belajar. Belajar tu dengan bertalaki, berjumpa. Sebab tu macam mana sekalipun moden hal keadaan kita, ilmu tu dengan belajar, dengan bertalaki, bawa ada keberkatan. Bawa ada keberkatan. Bila laut pada Google, YouTube je semua tuan-tuan, type je apa hukum dia dapat. Sedangkan itu bukan daripada hukum yang sebenar, habis tuan-tuan. Habis. Sebab tu Nabi kata, kun aliman, yang pertama jadikan diri kamu orang alim. Tak apalah, bukan semua boleh dapat tak. Tapi Nabi kata tak apa. Kun muta'alliman. Kamu tak jadi orang alim, jadilah kamu orang yang belajar. Muta'alliman, orang yang belajar. Cuma tinggal lagi ulama kata muta'alliman ni orang belajar, penuntut ilmu, orang belajar ni, muta'alliman ni iaitu bil kitab. Orang yang ada kitab, yang ada buku, masa belajar, itu dia termasuk muta'alliman. Kalau tak tuan-tuan, dia tak ada buku, tak ada kitab, dia termasuk kun mustami'an, orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Kerana ilmu ni dia nak kuat, dia nak dapat, dia nak lekat bidhabit, dengan dhabit. Dhabit ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, catat. Catat. Dicatat. Dicatat. Tak.
Cuma tinggal lagi lepas ni nak dengar rakaman ke YouTube ke, itu lain cerita lah. Sebab tu dia akan lebih kuat, dia akan lebih lekat tuan-tuan ilmu tersebut. Bila ada buku dia dapat catat tersebut. Dia dapat catat. Tak. Kita ngaji dulu tuan-tuan penuh ni tepi. Atas bawah kiri kanan dalam penuh. Tuan-tuan tengok ni. Contoh conteng. Tengok kitab lama. Apa nama? Selotip ni memang tak mampu tu. Bukan tak mampu tuan-tuan, sayang. Ni belajar dengan Tok Guru dulu. Berkat dia. Kan Omar kata belilah baru. Bukan tak ada. Tapi barakah tu. Sanggup selotip tuan-tuan. Sanggup selotip. Dobit tu. Duk ingat dia ada berkat dekat situ. Sebab tu kalau begitu dia termasuk orang yang ketiga, kun mustami'an, orang yang dengar. Tak apalah, okey lagi. Itu tuan-tuan kalau kuliah saya ni tak ada kitab pun tak apa. Dengar dah datang pun okey lah tuan-tuan. Nak duduk dalam kereta buka cermin pun tak apa. Dengar je, tak ada masalah. Dia termasuk mustami'an. Tidur pun tak apa tuan-tuan, tidur. Tapi jangan dengkur. Jangan dengkur. Dia termasuk mustami'an. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Last kali tuan-tuan, paling tidak pun jadi kita orang yang suka, sayang dengan majlis ilmu. Allah sayangnya tak dapat datang. Bukan tak suka, sibuk. Sibuk. Tak apalah, sibuk. Tapi dia suka tak? Suka majlis ilmu. Lepas tu dia tengok YouTube. Dia tengok balik. Bukan dia tak suka, dia suka datang. Kadang dia tak dapat datang, dia hantar kuih, dia hantar karipap, dia hantar nasi lemak, roti canai, tak, pisang. Pisang dulu tuan-tuan masuk dalam majlis ilmu, masuk dalam taman-taman syurga. Tapi tuan pisang ni tak datang. Jadi pisang dulu masuk syurga lah tuan-tuan. Daripada orangnya dulu. Tak. Tapi tak apalah, tanda dia suka, dia kata, dia bagi tuan-tuan. Dia infak. Dia infak. Besar pahalanya. Saya ingat lagi orang tua saya beritahu apa tuan-tuan. Dia pesan, dia kata apa, kalau pergi belajar tu, kita nak dapat pahala lebih lagi, tumpangkan orang yang sama nak pergi belajar. Ni kereta besar, ada 4-5 tempat duduk, dia seorang ni. Yang mahal tuan-tuan. Tumpangkan. Pahala tuan-tuan besar dapat. Dia punya pahala belajar tu kita pun dapat sekali, tanpa mengurangkan pahala yang kita belajar ni. Tumpangkan sekali. Kalau tak boleh letak dalam bonet pun tak apa. Tumpangkan. Rugi tuan-tuan. Rugi. Kalau boleh lah. Kalau boleh, pahalanya besar. Jangan paling tidak pun jadikan kita ni muhibban, orang yang suka kasih dalam majlis ilmu. Seronok. Mana dalam majlis ilmu kita pergi, Allahu Akbar. Kalau tak ada tuan-tuan, tak masukkan kita 4 jenis golongan ni, wala takun jahilan, maka kamu akan jadi jahil. Na'udzubillah. Jadi maka sebab itu gunakan lidah kita sama ada untuk membaca ilmu yang memberi manfaat ataupun mengajarkan dengan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Gunakan lidah, ajak orang buat baik. Gunakan lidah untuk ajak orang buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu gunakan lidah. Gunakan lidah. Cuma sedikit tuan-tuan faedah yang dalam belajar mengajar ni tuan-tuan. Saya teringat dalam Kitabul Adab, ulama ada sebut perkara yang baik bagus dibuat pada masa yang baik. Perkara yang baik bagus dibuat pada masa yang baik. Kadang-kadang perkara itu baik, tapi cuma tak kena masanya tuan-tuan. Cuma tak kena pada masanya. Contoh, untuk menghafal ni tuan-tuan, dia ada masa dia, waktu yang baik. Dia mudah untuk hafal. Kata ulama, untuk menghafal ni, waktu ataupun masa yang baik untuk menghafal adalah
penghujung malam, iaitu pada waktu sahur. Waktu sahur tu 4-5 pagi tu waktu yang cukup bagus untuk menghafal. Lepas tu anak-anak yang tahfiz Quran tu tuan-tuan, pukul 4 pagi dah bangun. Anak-anak yang tahfiz Quran tu duduk madrasah tu pukul 4 pagi dah bangun. Sungguh pukul 4 pagi bagus. Sebab masa untuk hafal yang bagus tuan-tuan adalah penghujung malam, iaitu pada waktu sahur. Itu memang cukup bagus untuk menghafal, untuk mengingat balik. Itu sesuai. Kita ayat kursi pun lupa. Surah pendek pun lupa. Sebab nak betul masa yang sesuai untuk hafal ni bagus pada waktu sahur, penghujung malam. Penghujung malam. Dan kata ulama lagi, masa untuk discuss tentang masalah agama, perbincangan dengan masalah agama, itu bagus pada waktu pagi. Waktu pagi. Lepas tu ada kuliah duha. Bagus tu tuan-tuan. Kuliah duha. Sesuai untuk kita perbincangan tentang masalah-masalah masalah-masalah tentang hukum hakam agama, bagus. Itu pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Begitu juga untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk belajar agama. Ta'lim wa ta'lum. Untuk belajar agama, mengajar ni tuan-tuan, sesuai waktunya bila? Iaitu awal malam, waktu maghrib dan isyak. Dia kuliah isyak ni kenalah tuan-tuan. Kuliah isyak ni memang kena, tepat pada waktunya. Masanya memang sangat sesuai untuk diadakan majlis ta'lim wa ta'lum, mengajar dan belajar. Waktu belajar yang bagus ni lah waktu maghrib dengan isyak. Dulu tuan-tuan nak mulakan, nak hidupkan ni, nak budayakan pengajian isyak ni, kuliah isyak ni, tak ada. Memang tak ada. Tak ada. Orang tahu lepas isyak je tidur, ataupun duduk lepak ke dan sebagainya. Memang tak ada. Susah. Maghrib tu okey lah, biasa. Tapi nak buat tu susah. Lepas tu bila diminta pandangan tu, saya kata on je. Saya kata buat je. Awal-awal memang pelik. Gimana orang ni? Orang tak ada kerja lain ke? Kuliah isyak. Memang waktu belajar yang sesuai itulah waktu maghrib dan isyak. Sesuai. Memang sangat sesuai. Sangat sesuai. Eloklah ni. Bagus. Cuma tinggal lagi kita nak meneruskan je. Dulu kami ngaji dengan tok guru pondok tuan-tuan, memang ada kuliah isyak. Kuliah isyak tu bukan pukul 9, pukul 10, pukul 12 tuan-tuan. Mula pukul 11 kan, habis pukul 12. Tapi kat depan tu semua ada kopi. Semua ada kopi. Nak hilang ngantuk. Kahwah ni kopi. Kopi. Dulu sekali je ada kopi, ni tak ada pula. Dia tak datang, tak apa. Kopi tu kita ngaji sampai pukul 12. Memang sangat sesuai untuk belajar. Jadi kuliah isyak ni memang bagus lah. Mana-mana kuliah isyak memang sesuai. Itu masa perkara yang baik. Masa yang baik memang sesuai. Memang cantik kata ulama. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya menyuruh engkau dengan kebajikan, ta'muruna bil ma'ruf. Gunakan lidah. Ajak orang baik-baik, bukan susah pun tuan-tuan. Mai lagi belajar malam ni, mai lagi kuliah. Kan? Iklan apa semua, itu termasuk gunakan lidah perkara yang baik yang bangsa kepada akhirat. Kan? Dapat pahala. Dan melarang daripada kejahatan. Wa tanhauna 'anil munkar. Ni dosa, ni haram dan sebagainya. Itu gunakan lidah perkara-perkara yang boleh mendapat kaitannya tentang akhirat. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Dan seterusnya faedah lidah bagi akhirat, memberi nasihat kepada orang Islam. Ad-dinun nasihah, agama ni nasihat tuan-tuan. Cuma perlu kita tahu masing-masing ada hak masing-masing tuan-tuan. Sebab itu kata ulama, kita sesama Islam ni ada beberapa sikap yang perlu kita tunaikan kepada sesama Islam.
Yang pertama, sikap yang pertama tuan-tuan, sesama Islam ni kata ulama, iaitu kita usahakan supaya kita sentiasa memberikan manfaat, memberikan manfaat, kebaikan sesama Islam. Tapi kalau tak dapat nak memberikan manfaat sesama Islam, jangan menyusahkan. Ini sikap yang pertama. In lam tanfa'uhu wala tadurru. Jika kamu tak dapat memberikan manfaat sesama Islam, jangan menyusahkan. Dan ada kebaikan tak dapat nak buat, duk menyusahkan, mudaratkan orang, tak boleh. Tak boleh. Maka ini sikap yang pertama tuan-tuan. Kalau tak dapat nak memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain sesama Islam ni, maka jangan menyusahkan orang. Daripada menyusahkan dapat dosa. Artinya kalau tak ada manfaat, tak ada menyusah pun, itu pun dah okey dah tuan-tuan. Dah. Illam tanfa'hu wala tadurru. Kalau kamu tak berikan manfaat kepada sesama Islam, maka janganlah kamu memudaratkan ataupun menyusahkan. Sikap yang kedua tuan-tuan, apa dia? Sesama Islam, maka kata ulama bahawasanya illam tafrahu fala tagammu. Jika kamu tak dapat nak menggembirakan, menyukakan orang Islam, sama-sama Islam, maka kamu jangan sedihkan mereka. Sentiasa sukakan mereka, beri kata-kata yang baik, menggembirakan orang, itu bagus, itu pahala. Illam tafrahu, jika kamu tak dapat menggembirakan, menyukakan orang, maka ingat, jangan menyedihkan orang, jangan menduka citakan orang. Ni asyik patahkan hati orang, kita sudah tak. Sentiasa menggembirakan orang. Sebab tu Nabi ajar suka bagi hadiah, suka bagi hadiah, gemarkan bagi hadiah. Kerana dengan hadiah itu tahabu, akan merapatkan, menambahkan kasih sayang lagi, menggembirakan orang. Menggembirakan orang. Muslimin hadiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang ketiga apa dia? Kata ulama, in lam, jika kamu tak dapat tamdahu, kamu tak dapat memujinya, fala tazummu, maka kamu jangan mencelanya, menghinanya. Dalam nak puji orang susah, kedekut betul, pantang dia, tunggu bila orang nak puji aku. Dia nak puji orang susah. Kalau susah nak puji orang, maka jangan cela orang. Jangan cela orang tuan-tuan. Tak. Kerana puji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu perkara yang baik. Nak menghilangkan sifat takabur, sombong. Tak. Maka salah satu daripada alamat orang yang sombong, takabur, dia susah nak puji tuan-tuan. Dia susah nak puji. Kalau dia puji pun nak mengharapkan orang tu puji balik pada dia. Ini penyakit hati. Jadi kata ulama, kalau untuk kamu memang tak boleh dan susah nak memuji, jangan mengkeji. Wala tamdahu fala tazummu, jangan kamu mengkeji. Ini sikap kita tuan-tuan sesama Islam. Tiga sikap ni perlu kita usahakan, jangan menyusahkan orang, jangan menyedihkan orang, dan jangan mencela orang sesama Islam. Itu guna lidah, itu gunakan lidah. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka. Kita tunaikan hajat kita, walaupun dengan memberikan kata-kata perangsang, motivasi, semangat dan sebagainya. Kita tunaikan hajat dia. Dia memerlukan hajat, kita tunaikan. Maka itu termasuk daripada faedah bangsa akhirat. Dan mendamaikan engkau akan mereka yang bergaduh. Kita damaikan. Jangan jadi batu api. Kayu api, batu api. Dulu sama dah tu tuan-tuan, mengapi-apikan. Dia gasak je, seronok tuan-tuan. La ilaha illallah. Ini yang jadi hari ni tuan-tuan. Bukan nak mendamaikan.
lagi merosakkan lagi hubungan tu makin ada. Maka gunakan lidah untuk supaya yang bergaduh tu berdamai, bertelagah tu berbaik-baik antara satu sama lain. Ini dengan ni orang ni cerita ni, dengan ni orang cerita ni, orang cerita buruk supaya dua-dua tu gaduh. Damaikan. Walaupun kadang-kadang benda tu kadang-kadang dia tak sebut pun. Dia tak sebut pun. Tapi kita sebut sebab apa? Nak mendamaikannya. InsyaAllah khair, ada kebaikan. Dan barang sebagainya dan yang lain-lain tuan-tuan, daripada segala faedah akhirat. Ini semua termasuk daripada kebaikan faedah lisan. Lidah itu digunakan untuk kelebihan akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahat dunia. Begitu juga ada kebaikan dunia yang Allah Ta'ala jadikan lidah ini seperti mencari harta dengan segala akad. Kalau kita jual beli kan ada akad tu, saya beli, saya jual, gunakan lidah lah. Seperti akad jual beli, itu dari segi bangsa dunia tuan-tuan. Dan akad sewa. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Jadi bagaimana untuk mensyukuri nikmat lidah yang Allah Ta'ala kurniakan, jadikan kepada kita? Iaitu yang pertama, hendaklah memelihara daripada barang yang tiada dijadikan kerananya. Iaitu lidah ni jangan kita guna lain daripada maksud yang sebenar. Tujuan dia tak lain dan tak bukan adalah menggunakan perkara yang baik-baik. Maka seseorang itu dapat pelihara, jaga lidah ini perkara yang baik tuan-tuan, maka artinya dia termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Jika tidak tuan-tuan, digunakan lidah mengumpat, mengkeji, menghina, artinya dia kufur nikmat. Jadi yang pertama, bagaimana untuk mensyukuri nikmat lidah? Kena jaga, pelihara lidah ini daripada berkata-kata yang dilarang, seperti berdusta, yang menyakiti akan orang yang lain-lain. Bohong. Na'udzubillah. Nabi kata apa? Wa iyyakum bil kazib. Hendaklah kamu jauhkan daripada cakap bohong. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut lebih kurang 280 kali bagi orang yang suka bohong. Orang yang suka bohong ni Allah Ta'ala ulang 280 kali. Bukan 28 kali, 280 kali. Artinya tuan-tuan, nak bagi tahu ancaman tak baiknya dan tak bagusnya orang yang suka bohong. Suka bohong. Jangan sesekali tuan-tuan, sekali dua kali. Sesekali ya Ustaz. Dah, itulah permulaan kepada nak mudah nanti lama-lama dia suka bohong. Dia suka. Sebab tu Nabi kata wa iyyakum bil kazib. Jauhkan diri kamu daripada cakap bohong. Fa innal kaziba, sesungguhnya orang yang cakap bohong ni selalu bohong saja, berdusta, maka dia jalan kepada ilal fujur. Dia jalan kepada kerosakan. Dia jalan pergi kepada kerosakan, kebinasaan. Fa innal fujura, dan orang yang pergi sentiasa membuat kerosakan ni, dia menuju kepada ilan nar, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak apa Ustaz, bohong sunat. Belum lagi tuan-tuan, belum sampai ni. Macam mana kategori bohong sunat tu? Dah bohong sunat. Allahu akbar. Lepas tu hati-hati. Dia ending itu, orang yang gemar suka bohong ni, ending itu neraka. Lawan bagi bohong apa dia? Benar. Lepas tu Nabi kata apa? Alaikum bisidq. Maka hendaklah kamu melazimi sentiasa cakap benar. Kan ada pepatah Arab sebut apa? Kul haq walau kana murra. Cakaplah benda tu hak benar walaupun benda tu pahit. Nampak? Sebab tu Nabi kata alaikum bisidq. Hendaklah kamu sentiasa cakap betul. Kerana orang sentiasa bercakap betul ni, orang yang benar ni, dia menuju kepada apa? Ilal birri,
sentiasa menuju kepada kebaikan, kebajikan. Dan orang yang sentiasa menuju kepada kebaikan ni, ilal jannah, dia menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati jangan sampai kita gunakan lidah ni untuk berdusta. Apatah lagi kita bohong sehingga menyakiti orang lain, maka iaitu dosa besar. Kalau hak kita bohong tu menyebabkan menyakiti hati sesama Islam, tuan-tuan, itu termasuk kabair, dosa besar. Dosa besar. Bersalahan yang ini berbeza, berdusta yang tiada menyakiti. Ada juga hak dia bohong tapi tak menyakitkan hati orang. Itu beza. Maka iaitu dosa kecil. Dosa kecil, dia tak masuk dosa besar. Tinggal lagi dia termasuk dosa kecil. Tapi dosa jugalah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia berdusta. Kecuali kerana hajat. Tapi ada keperluan boleh, tak apa. Maka tiada ada ia dusta. Tidaklah dia berbohong seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Boleh. Dia bohong, dia tipu, tapi nak mendamaikan. Haji tahu tak, semalam saya berbual dengan Haji tu. Dia kata, Haji ni ya Allah memang pemurah betul. Padahal sesin pun dia tak cakap. Memang pemurah betul. Haji lah orang yang paling kuat sedekah. Kuat sedekah. Padahal nak damaikan ni, nak damaikan. Boleh tak? Sebab ada hajat. Kerana itu sabda Nabi SAW, laisa bil kazzabi man yuslihu bainan nas. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Artinya walaupun dia tak cakap, tapi dia cakap, dia nak mendamaikan, dia tak termasuk daripada orang yang bohong, yang berdusta. Laisa bil kazzab, dia tak termasuk daripada orang yang berbohong ataupun berdusta. Tapi dengan niat nak mendamaikan lah tadi. Dengan niat untuk mendamaikan antara satu sama lain. Bahkan terkadang wajib berdusta. Bukan sunat, tuan-tuan, wajib kata ulama. Contoh, seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Tak patut dia dibunuh oleh orang jahat ke, musuh ke dan sebagainya. Orang baik, maka kita tahu yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Ada orang datang, musuh ke, gangster ke, dia nak bunuh satu orang ni. Kita kenal orang ni baik, tiba-tiba dia nak bunuh lah pula. Maka wajib berdusta, wajib bohong, tuan-tuan. Sebab apa? Kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Wajib, tuan-tuan, pada kita itu. Ajar dia nampak tak Fulan bin Fulan ni? Kenapa? Dia ada masalah ni, saya nak bunuh dia. Hutang saya dia tak bayar. Hutang saya dia tak bayar. Dulu ada nampak, sekarang tak nampak lah. Dia dah pindah jauh, tak tahu kat mana. Padahal dia kat belakang rumah. Tak. Wajib, tuan-tuan, kata ulama, pada ketika itu. Jangan pula kita jadi tali bangut. Dia ni lah, ada. Pergi cepat. Pergi. Kan dia cabut lari kan. La ilaha illallah. Itu orang kata apa? Tali bangut tak? Padahal hukum kata apa? Maka wajib, tuan-tuan, pada ketika itu untuk kita berdusta kerana nak melepaskan dia daripada orang yang zalim. Dan seperti mengumpat, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengar, maka iaitu haram dengan ijma' ulama. Sepakat ulama, tuan-tuan, bahawa haram kita gunakan lidah ini nak mengumpat. Ngumpat ni, tuan-tuan, hak kita cakap pada orang tu yang orang tu tak ada depan kita. Tak ada depan kita. Dan kalau orang tu dengar, maka pasti dia tak suka, dia benci. Dia benci. Maka itu haram dengan ijma' ulama. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahawa mengumpat itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Na'udzubillah. Termasuk dosa besar.
kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Kerana sudah ada ancaman daripada Nabi SAW. Begitu juga dalam Al-Quran bagi orang yang menggunakan lidah untuk mengumpat. Seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayuhallazina amanu ijtanibu kathiran minazan inna ba'da zanni ismun fala tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai sekalian mereka yang beriman, kata Allah Ta'ala. Ni ayat ni Allah Ta'ala tegur kita, tuan-tuan. Orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ijtanibu katsiran minazan, jauhkanlah, kata Allah Ta'ala, daripada kamu akan banyak daripada zan. Zan ni sangka. Suka sangka-sangka. Sangka saya lah agak-agaknya. Sangka. Tak. Zan ni sangka. Apatah lagi, iaitu sangka yang jahat. Sangka buruk lah. Orang Melayu kata sangka buruk tak? Sangka buruk. Sebab tu tuan-tuan, kita ni hidup atas dunia ni, satu, kena belajar-belajar husnuzan, sangka dengan manusia, sangka baik dengan manusia. Satu lagi, husnuzan billah, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Bila kita bersangka baik dengan manusia, walaupun benda tu betul, maka tetap betul, adanya pahala. Dan kita tetap bersangka baik dengan manusia, walaupun benda tu salah, tetap juga kita akan dapat betul, pahala. Maka sebab itu kelebihan husnuzan, sangka baik. Apatah lagi dengan Allah Ta'ala, husnuzan billah, sangka baik dengan Allah Ta'ala, lebih-lebihlah lagi, tuan-tuan, sangka baik. Sangka baik lah. Bila sesuatu ada tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangka baik, ini mesti ada hikmah, ini ada hikmah, ada faedah. Tinggal lagi kadang-kadang kita belum dapat lagi mengetahuinya. Sangka baik je, tuan-tuan. Kerana dalam hadis kursi Allah Ta'ala menyatakan, inna zanni abdi bi, sesungguhnya aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Sangka baik je lah. Sangka baik. Tapi susah, tuan-tuan. Tapi ustaz, dia bila tapi ni masalah. dia ada tapi. Bukan tak nak sangka baik, tapi masalah. Sangka je lah baik. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Payahlah, tapi memang dia tak semayang. Sangka baik dia semayang kat Mekah. Dia semayang kat Madinah. Susah tak? Susah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, afdal bagi mengerjakan solat fardu 5 waktu ni di masjid ataupun di surau. Apatah lagi orang lelaki. Sebab apa, tuan-tuan? Bila kita mengerjakan solat fardu ni di masjid, di surau, untuk menghilangkan sangkaan manusia yang kita ni tak semayang. Nampak? Tu salah satu daripada hikmahnya, faedah jaga solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid, di surau. Itu yang keluar tu. Tapi Ustaz, memang dia tak semayang lah. Payah, tuan-tuan. Kita pula dapat dosa. Nampak? Sebab tu kita jangan jadikan ataupun termasukkan dalam diri kita ni jadi sangkaan buruk kepada orang. Inna ba'da zanni ismun, kerana bahawasanya sebahagian daripada sangkaan itu dosa. Dosa. Apatah lagi salah, tuan-tuan, yang kita sangka tu memanglah dosa. Kalau betul sekalipun kita sangka buruk, tetap dosa. Tapi kalau kita sangka baik, betul, tetap dapat pahala. Salah pun tetap dapat pahala. Itu kelebihan sangka baik. Wala tajassasu, dan kata Allah Ta'ala, jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Jangan tengok keburukan aib orang. Tengok pada diri keaiban kita banyak, tuan-tuan, aib diri kita. Lepas tu kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalaulah manusia yang orang berada di luar sana dia tahu akan aib aku, maka sudah tentu mereka tak akan ikut aku dan tak akan dengar cakap aku. Tinggal lagi, tuan-tuan, Allah Ta'ala tutup aib kita daripada pandangan orang. Artinya, tuan-tuan, Allah syukur banyak-banyak lah. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, tuan-tuan, habis.
Patut syukur Allah Ta'ala simpan rahsia aib kita tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengahnya. Kata Allah Ta'ala lagi, jangan kamu mengumpat. Wala yaktab ba'dukum ba'da, antara satu sama lain. Lalu kata Allah Ta'ala, adakah suka seseorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Satu orang dia ngumpat cerita tak baik pada orang lain, sedangkan dia tak ada depan tu, seperti mana dia makan daging saudaranya yang mati tu. Daging saudaranya yang mati. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kerana ini pernah berlaku zaman Nabi SAW. Nabi suruhkan fulan bin fulan tu congkel gigi dia, keluarkan balik, kerana dia sudah makan daging saudaranya. Kerana artinya dia sudah mengumpat saudaranya tadi tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka benci kamu akan dia mana? Mengumpat, yang menggunakan lidah itu dengan mengumpat. Dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Wattaqullah innallaha at-tawwabur rahim. Innallaha at-tawwabur rahim. Karena kata Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat dan lagi sangat kasih sayang kepada hambanya. Mana-mana dosa pun kita buat tuan-tuan, iringkan dengan taubat. Pagi dosa, petang taubat. Petang dosa, pagi taubat. Siang dosa, malam taubat. Malam dosa, siang taubat. Taubat, tetap taubat. Lepas tu kata guru kami, macam mana sekalipun kita pendosa, taubat tetap taubat. Seperti mana satu orang dia tak bosan dengan buat dosa, begitu juga dia tidak akan bosan juga. Dia jangan bosan juga untuk taubat. Dan satu orang dia buat dosa, dia pun tak bosan, lala dia seronok. Tanda hati itu mati tuan-tuan. Dia tidak rasa sedih dengan dosa yang dia buat. Itu dah tanda hati dia mati. Tanda hati mati. Maka sebab itu bila satu orang dia jatuh, dia buat dosa tu dia tak bosan, maka jangan bosan juga untuk dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam mana suruh tu tak taubat, dosa taubat. Lepas tu orang kata apa? Sudahlah Haji, ini taubat sambal belacan lah. Tak apa, sambal belacan ke, sambal kicap ke, taubat tuan-tuan. Jangan tinggalkan taubat. Maka insya-Allah lama-lama tuan-tuan akan tinggalkan dosa maksiat yang dia kerjakan itu. Itu salah satu daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan Tabrani dan Abu Shaykh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir bin Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, berkata keduanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah. Wallahu alam. Sampai situ dulu tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Mudah-mudahan Allah Taala hindarkan, jauhkan kita daripada menggunakan lidah ini, daripada melakukan kepada maksiat, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita usahakan azam gunakan lidah ni perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, faedah kepada akhirat, dan serta memberikan manfaat kepada kehidupan atas kita dunia ini. Seterusnya mudah-mudahan dengan lidah yang kita gunakan ke arah kebaikan ini memudahkan kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucap 2 kalimah syahadah, akhirnya kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zinna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa zinna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.